Bismillah. Okay, so topik pertama untuk minggu ni, ni part yang ketiga lah. Ni tajuk dia IT in Agriculture, maksud IT ataupun teknologi maklumat dalam pertanian. Sekejap ada kawan awak baru masuk lagi. Okay, application of ICT in agriculture, basically dia apa ni, aplikasi ataupun kegunaan ICT di dalam pertanian. So kegunaan apa ni? Ada yang baru masuk lagi. Okey. So kegunaan dia adalah untuk, secara asas dia adalah untuk mengurangkan losses, mengurangkan sekejap ramai orang nak masuk. Okay, untuk mengurangkan losses dalam pertanian lah, macam apa losses ni apa kita pertanian ataupun kerugian. Betul, saya pun fail lah Melayu. Kerugian dalam pertanian, contohnya bila dia tanam sesuatu tumbuhan ataupun pertanian macam jagung ke, durian ke, padi ke, tak semuanya akan menghasilkan hasil lah. Ada yang certain ataupun ada beberapa percentage yang mengalami kerugian, sama ada tak jadi ataupun dimakan dengan haiwan-haiwan yang lain lah, seperti tupai ke dan sebagainya. So dengan ICT ni, dengan teknologi ni, dia boleh reducekan dia punya kerugian tu lah. Dari segi mana? Dari segi kita mungkin peladang ataupun petani mungkin install satu computing device, alat komputer yang boleh bagi live stream daripada dia punya ladang ataupun daripada dia punya kebun lah, untuk bagi info kepada dia. Okay, contoh dia, ladang dia besar, and then dia ada satu tempat untuk dia tunggu ladang dia rehat. Sambil dia tunggu tu, dia boleh install devices, computing devices dekat certain area dalam ladang dia untuk monitor lah akan kehadiran haiwan-haiwan ataupun serangga perosak ni. So daripada situ dia boleh monitor ada haiwan perosak datang nak serang dia punya tanaman ke, so dia boleh ambil tindakan segera lah. Okey, selain daripada tu ICT ni juga boleh meningkatkan productivity, boleh forecast, boleh meramalkan peningkatan hasil tanaman mereka. Macam mana dia boleh ramalkan adalah dengan cara mengira data. Contoh dia, sebelum ni, untuk tanaman-tanaman sebelum ni ataupun untuk peladang ataupun petani-petani yang sebelum ni yang dah ada tanaman dia yang berjaya, yang menghasilkan buah ataupun hasil yang berjaya, so dia akan record satu data. So data ni diorang akan ada satu sistem ataupun server besar kan, sistem lah macam komputer kecil yang diorang boleh kongsikan data ni. Macam mana diorang boleh meningkatkan hasil diorang sampai macam tu sekali. So yang lain-lain ni, peladang ataupun petani-petani yang lain, dia boleh follow blueprint tu, boleh follow steps peladang yang dah berjaya ni. So macam kita ambil contoh macam saya ni, peladang baru, saya nak tanam pokok durian. So saya tak ada idea. Kita mungkin boleh tanam, saya mungkin boleh tanam, tapi macam mana saya nak hasilkan produk yang betul-betul baik dan berkualiti, adalah kita base pada orang lain punya hasil yang telah ditunjukkan. Dia berjaya dengan cara macam ni, step ni, beli racun ni lebih buat
pokok ni selamat, beli baja ni boleh mempercepatkan tumbuhan tanaman tersebut. So dia satu sistem komputer yang boleh dikongsi among farmers, macam tu lah. Okay. Dan selain daripada itu, teknologi ni juga, teknologi ICT ni juga boleh digunakan untuk production. So diorang boleh sekarang dia baru masuk lagi. So diorang boleh meningkatkan boleh share dia boleh wujudkan satu production center, satu tempat ataupun market center yang boleh kumpulkan hasil-hasil tanaman peladang dan petani ni untuk dijual kepada pasaran luar ataupun pasaran setempat. So senanglah bagi petani dan peladang ni, dia ada satu tempat yang khusus macam supermarket. So diorang tak payahlah risau tanaman diorang ni dah dapat hasil, diorang nak jual kat mana, diorang ada satu tempat center. So diorang jual kat situ. Kat situ dia production center tu akan uruskan dari segi marketing ataupun jualan yang seterusnya. Selain daripada itu juga, yang poin kedua, peladang ataupun petani ni boleh kongsi informasi macam mana diorang nak memperkembangkan lagi hasil ataupun memperluaskan lagi ladang diorang. So petani dan peladang ni dia boleh buat satu meeting. So diorang share lah informasi tu supaya semua berjaya. Takkan seorang je nak berjaya, mestilah idea kita kongsi, so semua boleh berjaya. So daripada untuk kongsi ni lah, kalau kita nak face to face setiap hari mungkin ada kekangan untuk nak lagi zaman sekarang ni, situasi sekarang. So dengan ada teknologi macam ni lah, senang untuk farmers ni berkongsi pendapat. Dan poin yang ketiga adalah, selain daripada diorang ada petani dan peladang ni ada interaction untuk jual dia punya hasil, diorang juga boleh bekerjasama dengan researchers ataupun pekerja-pekerja yang lain ataupun farmer-farmer lain lah, kongsi. Dengan researcher ni diorang boleh kongsi macam mana nak apa namanya, macam mana nak mempertingkatkan lagi pertumbuhan sesuatu tanaman. Macam contoh pokok durian tadi, selalunya orang tanam untuk dapatkan hasil dia makan masa 5 tahun. Itu average lah secara purata. Mungkin paling cepat tanam daripada anak pokok durian sampai dia boleh hasilkan buah, mungkin 3 tahun setengah, selalunya 5 tahun. So untuk mempercepatkan lagi proses pertumbuhan untuk mendapatkan buah ni dalam masa yang cepat, mungkin dalam 2 tahun, setahun setengah. So peladang dan petani ni boleh bekerjasama dengan penyelidik, researchers, macam penyelidik daripada MALDI ataupun daripada university, especially macam UPM dalam pertanian. So mungkin ada penyelidik yang boleh melakukan penyelidikan untuk mempercepatkan proses pertumbuhan tu. So daripada makan masa 5 tahun untuk dapatkan hasil, mungkin 2 tahun dah boleh dapatkan hasil, contoh. Dan yang seterusnya adalah aplikasi teknologi dalam pertanian ni. Dia boleh kumpulkan informasi marketing daripada pelbagai bidang, daripada pelbagai market, pelbagai commodities ni, macam apa nak cakap barang lah, items. Macam gula kita panggil commodities, tepung pun satu benda yang ramai orang perlukan dia. Macam tepung, gula, dia konsist sebagai commodities lah yang boleh diniagakan. Dengan cara pengumpulan informasi ni, farmer boleh, peladang boleh mendapatkan bagaimana cara dia nak marketkan orang punya orang punya hasil dengan lebih jauh lagi. Macam saya, kalau saya buka ada ladang kat kampung, buka ada tanaman berjaya, tapi kalau saya tak ada informasi tentang marketing ataupun
marketing saya tu limited. Saya boleh market dalam saya punya area sekitar sahaja. So kalau kita ada kita ada teknologi ni, so kita boleh dapatkan ataupun kita boleh marketkan kita punya hasil ke tempat yang lebih jauh, mungkin sampai ke Hong Kong, mungkin sampai ke China. Semua tu melalui teknologi sinilah. Okay, seterusnya. Ya, saya. Ada orang... Okay, tidak. Tak perasan lah. Okay. Okay, seterusnya. Agricultural e-marketing ni bermaksud marketing pertanian secara maya, secara online. E itu selalunya represent online lah. Email maknanya surat yang dihantar secara online, secara maya. E-marketing ni marketing yang dilakukan secara maya. Okey. So dengan adanya e-marketing ni, peladang ataupun petani dia boleh berhubung dengan pembeli ataupun consumer secara direct, tak perlu ada orang tengah. Selalunya kalau traditional method, peladang ni dia nak pergi berhubung dengan pembeli ataupun pemborong, dia selalunya akan melalui orang tengah. Orang tengah ni yang selalunya akan markup harga. So sebenarnya orang tengah ni yang buat keuntungan yang lebih banyak daripada petani dan peladang tadi. Usaha yang membangunkan ni peladang tu, tapi dia dapat sikit. Yang dapat orang tengah ni yang markup harga, jual pula pada pembeli. So untuk overcome isu ni, dengan ada e-marketing ni, so peladang ni dia boleh terus direct pergi ke consumer. So dia boleh jual dengan harga yang dia rasa sesuai untuk jual pada consumer tanpa ada orang tengah yang markup harga. Macam itulah. So selain daripada tu, poin yang kedua, dengan adanya e-marketing ni, peladang ataupun petani boleh juga, dah tak ada orang tengah. So tak adalah isu tak adalah orang pembeli ataupun pengguna tak tahu sebenarnya harga tu boleh dibeli dengan harga yang murah. Tapi orang tengah ni dah markup harga, dah kawal harga dengan harga tinggi. So kedua-dua pihak macam farmer dan juga pengguna rugilah. Orang tengah makan atas angin. So dengan adanya e-marketing ni, farmer ni dia boleh, ataupun peladang petani ni dia boleh rekodkan ataupun boleh pamerkan harga diorang secara online dekat website diorang ke, macam tu lah. So pengguna pembeli boleh tengok dengan harga sekian-sekian, so diorang rasa setuju untuk beli, diorang pun boleh beli melalui online, dan farmer ataupun peladang tu dia boleh hantar. Sekarang kan sedang semua barang boleh hantar melalui courier, apa-apa barang pun boleh hantar. Okey. Yang ketiga, poin yang seterusnya adalah ICT tools should be developed. Ini bermaksud dengan ada e-marketing ni, teknologi ICT ni, kita boleh macam reka untuk, ataupun kita boleh develop untuk disesuaikan dengan kawasan setempat, local area, national ke international. Untuk local dia tak perlulah kalau dia nak communicate dalam local lah, dalam tinggi dia tak perlulah sistem yang terlalu power sangat, yang mendalam kos yang tinggi. So mungkin sekadar cukup untuk dalam local boleh cut cost macam tu. Bergantunglah. Kalau national dia punya ni besar sikit, kos dia besar sikit, sebab nak hantar pun pakai courier pun jauh sikit. So benda tu boleh di adjust lah, bergantung kepada situasi dan tempat. Dan dengan adanya e-marketing ni juga boleh, macam saya cakap lah, boleh mengurangkan kos. Dah orang tengah dah tak ada, farmer boleh kurangkan kos. Farmer boleh dapat untung lebih sikit. Pembeli ataupun pengguna boleh dapat kos yang lebih, boleh beli dengan harga yang lebih murah sikit, ataupun murah banyak. Sebab orang tengah ni selalu markup harga tinggi.
Betul. Dan salah satu lagi, dengan e-marketing ni, dia peladang dan petani ni dia boleh bila dia dah ada satu database, so dia tadi kan dia dah boleh forecast production dia. So contohnya dia boleh forecast, okay, dia punya tanaman ini boleh menghasilkan buah dalam masa lagi 2 bulan. So dalam masa 2 bulan tu dia dah boleh siap-siap cari dia punya pembeli ataupun pengguna. Pembeli yang nak pembeli borong ke, siapa-siapa lah nak beli barang tu, dia boleh siap-siap cakap, boleh cari pembeli dah. So dia tak ada putus kat situ. Dia dapat hasil dia harvest je hasil dia tuai je hasil dia boleh terus hantar kepada pembeli yang sedia menunggu. Semua ni berlaku, proses dia market ni semua berlaku online. So sementara dia pekerja dia ataupun dia sendiri yang tanam tanaman tu tunggu nak berbuah, dan sementara dalam masa yang sama dia boleh berhubung dengan dia punya pembeli, inform. Buah contohnya macam buah manggis, durian sekarang durian kan, dalam masa sebulan lagi dah boleh harvest, dah boleh collect, pembeli dah boleh ambil. So semua dah siap teratur. Okay, untuk peladang dan juga peladangan ni, apa aplikasi dia kepada aplikasi teknologi ni kepada peladang adalah macam tadi, dia boleh merge boleh gabungkan peladang-peladang yang ada kebun-kebun kecil ini menjadi satu ladang yang besar secara virtual lah. So dengan ada ladang yang besar ni, satu group of peladang ni dia boleh provide volume yang besar kepada market yang lebih besar. Contohnya kalau ladang kecil ni, ladang dia kecil je, dia boleh hasilkan cukup untuk lokal, untuk dia punya setempat lah. Macam kalau kat kampung dia, kalau macam ada ladang kat contohnya kat Bintulu lah, so dia punya capacity tu, walaupun dia boleh hasil 100%, tapi ladang dia kecil, dia boleh market hanya pada Bintulu. Kalau dia nak market pada luar, dia tak cukup tanah. Tapi dia tahu kalau dia nak jual pada luar, dia boleh dapat untung lebih lagi. So untuk memudahkan, untuk memberi keuntungan kepada semua, so sistem ni ataupun farmers ni, peladang ni, dia boleh buat dia boleh create satu organisasi lah, kita boleh kata lah. Ataupun satu ladang yang lebih, satu ladang yang kita boleh assume yang menjadi lebih besar. So dia boleh kumpul peladang-peladang kecil ni yang menjual hasil yang sama, yang tanam hasil yang tumbuh-tumbuhan yang sama. Macam kalau buah-buahan lah, dia lebih kurang buah-buahan yang sama, dia akan kumpul dari satu lot yang besar. So dengan satu lot yang besar ni, dia boleh jual ke pasaran yang lebih besar, yang lebih menguntungkan. Macam tu lah cara dia. Okay, yang poin yang seterusnya, poin yang seterusnya adalah peladang tu boleh buat satu group virtual dekat internet untuk diorang berkongsi idea. Macam kita lah, kita buat satu group Google Meet ni, kita berbincang macam mana kita nak memperluaskan lagi ladang, macam mana cara nak meningkatkan lagi pendapatan, dan boleh buat satu group page ataupun Facebook page untuk memperkenalkan diorang punya hasil untuk masyarakat yang lebih luas. So melalui cara yang macam ni lah. Dan yang poin yang seterusnya adalah kita sedia maklum yang peladang dan petani ni kerja dia berat lah, kerja dia susah, berat, memerlukan fizikal yang tinggi, yang kuat. So bila bekerja dengan menggunakan fizikal ni, dia ada tendensi untuk ada risiko kemalangan di tempat kerja. So dengan adanya sistem teknologi ni, dia boleh share lah, dia orang boleh share antara peladang dalam grup tadi, dia boleh share ke antara peladang dan petani ni macam mana cara dia nak reducekan kemalangan di tempat kerja. Macam membajak, instead of dia physically guna tangan, so mungkin dalam
dalam dia punya group tu ada yang boleh advise, okey, kita ada satu sistem ataupun ada mechanical system yang boleh tolong kita untuk membajak. So dia boleh instead kita yang orang yang membajak, kita boleh guna mesin. Mesin ni kita boleh, lepas tu dia boleh bincang, mesin ni boleh dapat di tempat-tempat sekian lebih murah dan lebih berbaloi. So perbincangan tu akan menjurus kepada boleh mengurangkan risiko di tempat kerja. So selain daripada tu, dia orang boleh berbincang berbagai lagi lah, macam penyakit kepada tanaman, penyakit apa yang selalu kena pada tanaman. So dia orang boleh berbincang, so macam mana nak overcome isu tu, macam mana nak elak daripada tanaman dia orang kena penyakit. Semua ni boleh dicapai dengan teknologi yang ada ni lah. Okay, next. Kesan teknologi ICT kepada pertanian. Okay, kesan-kesan dia bila macam peladang petani semua dah guna teknologi ni, kesan dia adalah dia boleh mengurangkan kos salah satunya. Lepas tu dia boleh senang nak memasarkan produk tanaman mereka, dan juga mereka boleh berkongsi maklumat tentang bila mana masa yang sesuai untuk jual produk tersebut. Selain daripada tu, poin yang seterusnya, boleh efek dia, dia punya kesan juga boleh membantu peladang dan petani ni nak venture ataupun nak pergi ke market yang baru. Contohnya sekarang selalunya dia jual dalam market Malaysia. So dengan adanya teknologi ICT ni, so dia boleh dapat bayangan ataupun dia boleh dapat fokus ataupun dia boleh contact dengan market yang di luar daripada Malaysia. Contohnya mungkin dia nak jual kat Singapura ataupun dia nak jual di Jepun dan sebagainya. Daripada instead diorang kena pergi ulang alik nak pergi discuss ataupun meeting, so diorang boleh guna teknologi seperti inilah, macam Google Meet, boleh discuss, boleh meeting untuk venture into that market lah. Selain daripada accessing to the new market, diorang pun boleh dapatkan sources yang lebih berbaloi bagi diorang. Contohnya diorang nak tanam sesuatu tanaman, so sebelum dia tanam tu dia mesti kena ada anak pokok ataupun benih. So selalunya kalau dia beli tempat sekian-sekian, harga dia sekian-sekian. Bila dia boleh akses kepada informasi yang lebih luas dekat internet ni, so dia boleh cari supplier anak pokok ataupun anak benih yang lebih murah. So itu membantu diorang daripada segi mengurangkan kos. Selain daripada tu, dengan adanya ICT ni, diorang pun boleh aware lah, boleh tahu polisi-polisi semasa dalam menjual ataupun memarketkan diorang punya tanaman di pasaran. Kadang ada orang, kadang peladang petani ni dia ada tanaman berjaya, buah dia hasil dia jaya, tapi dia tak dapat nak tembus market luar sebab dia tak faham tentang polisi macam mana nak jual di market yang lebih luas. Dia market luar lah, contohnya overseas lah, nak jual Singapura. So dia kena faham polisi macam mana dia nak bawa masuk dia punya tanaman ataupun nak jual punya tanaman dekat Singapura punya market. Buah yang macam mana, dia tak boleh semua buah besar kecil sederhana semua dia longgok jual. Mungkin polisi di negara tersebut dia tak terima macam tu. Dia ada kriteria untuk diterima buah ataupun tanaman tersebut, saiz sekian-sekian baru boleh jual di market Singapura. So dengan adanya ICT ni, peladang dan petani dia lebih aware lah, dia boleh tahu. So dia orang sementara nak tunggu hasil tu dapat, dia orang boleh siap-siap fokus lah. Okay, bahagian ni buah ni dah besar sekian-sekian, dia boleh jual di market Singapura. Besar sekian-sekian ataupun kecil sekian-sekian, dia boleh jual market Malaysia. Okay, seterusnya kesannya adalah macam tadi lah, kurangkan kos dia
kos dalam pertanian untuk beli produk dapat dijimatkan, lepas tu lebih cepat dalam urus niaga. Instead of dia nak tunggu tanaman dia selesai berbuah, lepas tu dia nak baru nak cari pembeli, makan masa. By the time pembeli dah ada, buah dia mungkin rosak. So dengan cara ni, dengan ada teknologi ICT ni, dia boleh siap-siap dah ada pembeli. Pembeli tu pun selalunya pemborong lah yang beli dengan petani dan peladang ni. Pemborong ni macam market, so dia orang pun boleh fokus lah, dia orang nak jual kepada pengguna macam kita bila masuk dia punya supermarket dia, macam tu. Seterusnya macam biasalah, yang ni sebenarnya dia petani dan peladang ni dia boleh dapat informasi di website tentang macam mana nak jaga tanaman, ataupun daripada dia nak memperkembangkan, asyik jual buah raw macam tu je. Apa kata kadang-kadang buah ni 2/3 dapat dijual, 1/3 tu tak ada pembeli. Daripada dia rosak, lebih baik dia convert 1/3 tu yang tak dapat jual, tapi masih halal lagi, tapi dia punya due date dia dah makin dekat. So dia convert menjadi kepada makanan yang pre-pack. So dia orang boleh belajar melalui website macam mana preparation of food. Mungkin macam contoh sekarang ni mangga, sampai satu masa dia orang dah jual, ada pembeli, 2/3 daripada hasil semua orang dah beli, 1/3 masih tinggal. So due date untuk dia jadi buruk tu dah dekat. So daripada dia jadi buruk buang, lebih baik dia tukar buah tu daripada jual macam tu saya fresh macam tu, dia buat jadi jus ke, packing dalam botol, jadikan jus orange, jus mangga, ataupun buat makanan kering. Sekarang ni kalau pergi pasar raya boleh jumpa mangga yang dah potong-potong, yang dia buat macam macam apa namanya, kering lah, macam asam macam tu. Semua tu dia boleh dapat informasi tu, boleh dapat melalui internet. So daripada membazir je tu, dia boleh tukarkan je untuk mendapatkan keuntungan. Yang lain-lain tu smart shopping, budgeting, semua tu dia boleh belajar. Petani dan peladang ni boleh belajar di internet. Dia dapat informasi tu di internet. Macam mana dia nak kawal bajet dia. Kadang kita ni berniaga tahu, pandai, tapi bajet company kita tak tahu. Ni bajet ni nak berapa persen untuk kita punya simpanan, berapa persen untuk guna, berapa persen untuk kita rolling balik kita punya duit tu untuk kembangkan company. Itu semua informasi yang berguna. Okey, seterusnya ni semua berkaitan dengan website, web base lah. So maknanya dia boleh, kalau dia nak donate food pun dia ada database dia, nak donate makanan ke, nak donate buah-buahan dia, mana yang dah rasa sampai tempoh dia tapi masih boleh guna, tak sempat nak nak tukar kepada makanan kering, mungkin dia boleh pergi ke mana pusat-pusat cari pusat-pusat donation, dia boleh donate dan sebagainya. Yang lain tu biasalah, dia boleh create satu online company, company alam maya. Sekarang ni kan ramai dah buat company di alam maya macam Shopee. Dia tak ada physical kedai pun, dia ada kedai tapi dekat Shopee. Semua barang dia boleh jual, daripada sekecil-kecil barang sehingga sebesar-besar barang, sehingga boleh jual macam-macam lah. Guli dia boleh jual, sampai TV pun boleh jual dekat Shopee. Walaupun dia tak ada barang on hand, dia mungkin jadi, dia panggil apa dia macam dia ada resources, dia tahu kat sini barang ni ada dijual murah, so dia pun just marketing dia punya Shopee. Lepas tu dia beli barang kat situ, dia hantar kepada pengguna, macam tu lah. Okey, seterusnya korang ni semua ada lagi Oh, sunyi je, rasa macam saya cakap seorang-seorang pula. Sorry. Ingatkan mic saya tak ni. Okay, seterusnya issue that need to be addressed. Biasalah, apa jua dalam hidup kita ni mesti ada masalah, mesti ada isu. Tapi isu ni
setiap isu yang kita hadapi kita tak boleh lari. So kita kena hadap dia. So untuk dalam dalam pertanian ni juga pun, dalam menggunakan teknologi dalam pertanian ni pun ada isu dia. Kadang peladang-peladang, petani-petani ni sebab dia kebanyakan masanya dihabiskan dalam membangunkan dia orang punya ladang. So dia orang tak ada masa untuk akses internet. So salah satunya macam tu, isu dia macam tu. So kita ataupun sesiapa kena ataupun organisasi boleh develop satu tempat untuk memberikan ilmu kepada peladang dan petani ini untuk akses kepada internet. Kalau petani-petani moden, dia dah tahu pasal internet, sebab tu dia orang dipanggil petani moden. Kalau petani-petani dulu yang dah lebih berumur ataupun yang tak ada akses kepada internet ataupun kadang-kadang tak ada, yang susah dapat akses internet. So yang ni dia ada kesukaran sikit lah untuk memasarkan kepada market yang lebih luas. So kerajaan ataupun organisasi ataupun company boleh membantu dalam membantu farmers, peladang, macam mana nak akses pada internet untuk dapatkan informasi tersebut. Yang kedua ialah untuk meningkatkan kefahaman peladang dan petani ni tentang komputer. Komputer ni tak semestinya komputer kat tangan kita ni lah, macam PC ataupun laptop ni. Macam-macam. Tadi kan komputer devices kan banyak, macam-macam alat yang boleh dikategorikan sebagai computer devices. Mungkin CCTV pun boleh dikonsider sebagai computer devices. So sensors, benda-benda itu penting untuk peladang dan petani. Macam sensor untuk kawal air, daripada dia setiap hari nak pergi jalan kat kebun yang luas tu, nak siram pokok setiap hari, kadang 2 jam atau 3 jam sekali. Situ dah memakan masa, makan kos, tenaga yang banyak. Daripada peladang ataupun petani physically lakukan macam tu, dia boleh gunakan computer devices seperti sensor dan juga pump. So sensor tu boleh detect sampai sekian-sekian waktu, mungkin lepas setiap 2 jam, pump boleh salurkan air kepada diorang punya tanaman. Lepas 3 jam boleh salurkan air, bersiram secara automatik, alihkan air. So peladang dan petani ni ada lebih banyak masa untuk buat marketing online lah. So dia tak perlu, dia boleh mengeluarkan masa dekat tanaman. Dia benda yang sama juga, tapi cuma computing devices yang lakukan. Dia cuma monitor daripada office dia, ataupun kat setiap ladang dia ada pangkin ataupun ada tempat dia lah untuk dia beristirahat ataupun dia duduk tunggu kat situ. Daripada situ dia boleh monitor. Okey, dan seterusnya isu yang seterusnya adalah untuk farmer dan peladang ni adalah itulah macam mana dia nak market kepada ke pasaran yang lebih luas. Selalunya dia market dekat sekitar dia, senang, dia tahu. Orang lokal dah tahu dia punya barang bagus, semua orang beli. Tapi dia nak market ke pasaran yang lebih luas, dia kurang pandai, kurang ada ilmu sikit. So dengan ada informasi ni, dia boleh dapatkan ilmu macam mana nak market kepada pasaran yang lebih luas. Kalau macam dekat lokal, dia tak payah. Macam tadilah, macam kita panggil apa tadi, polisi tadi, certain polisi kan. Kalau nak market dekat Singapura, Jepun, setiap buah kita kena ada label. Kalau kita jual dekat pasar, kat tempat kita, jual macam tu, orang beli juga. Orang beli je, tak ada masalah. Tapi bila masuk market besar ataupun pasaran yang lebih luas, pasaran di luar-luar sana, diorang pentingkan tentang itulah, labeling. Buah tu nak kena ada label, nama dia, ataupun label tu tak semestinya nama. Kadang label untuk bila tarikh luput dia. Buah pun kena ada label tarikh luput macam tu. Kalau korang pergi pasar raya, tengok apple dekat pasar raya tu, dia ada stiker labeling tu. Kalau kita pergi beli dekat pasar, tak ada orang nak letak-letak benda tu. Jual je, kita tengok okey, kita beli. Kalau dekat pasar raya besar, supermarket, dia kena ada label semua. Itu untuk menjaga
menjaga keselamatan pengguna, takut kena food poisoning. So dengan adanya label tu dia tahu produk tu daripada mana, bila dia punya expired. So selain daripada menjaga kesihatan pengguna, ianya juga untuk mengelak pengguna daripada ditipu. Kadang buah tu dah nak sampai, waktu dia dah nak busuk, tapi dia elok lagi. Tapi pembeli ni kat supermarket mana kita tahu. Duduk kat supermarket nampak semua macam cantik je, beli baru 1-2 hari dah tak elok. So bila ada labeling tu, kita tahu buah fresh yang sampai pada supermarket, kalau dijual satu buah tu, contohnya apple sebiji RM1, sebiji RM1, dia punya due date dia lama lagi, dalam 3-4 bulan kita beli. Lepas tu kalau buah tu dah nak sampai ni tarikh luput, selalunya pasar raya ataupun supermarket dia akan kurangkan harga. So kita boleh tahulah kenapa harga dia kurang, sebab dia dah expired. Mungkin esok lusa, mungkin 2 minggu lagi expired. Kalau dia tak letak labeling tu, walaupun tarikh dah nak luput lagi seminggu, dijual dengan harga yang sama, RM1. Kita lah rugi, dia untung. Okey, tu yang last. Okey, kita dah sampai ke penghujung part 3. Okey. Ada soalan? Tu part ketiga ni tak ada exercise sebab awak dah buat exercise tadi. Exercise yang ke-8 tu. Okay, ada soalan ke nak tanya? Apa-apa soalan? Ada mas? Tak ada Okey.